warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini kami diberikan peluang untuk menyampaikan kutim. Apa tu kutim? Kutim ni untuk singkatan kuliah 3 minit. Kalau kita dulu dekat sekolah, kita gelar sebagai kulim, iaitu kuliah 5 minit. Jadi kami hari ni kami upgrade sikit. Tak nak cakap panjang, just cakap ringkas-ringkas sahaja. Jadi kami panggil sebagai kuliah 3 minit. Jadi insyaAllah hari ini apa yang kami nak bahaskan, apa yang nak kami ringkaskan melalui satu video tentang surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kami akan meringkaskan daripada video yang telah kami lihat, daripada Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin, dan juga amin juga kami akan ringkaskan. Jadi sebelum kita meneruskan kuliah 3 minit kita dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan dulu barisan-barisan pembentang pada hari ini. Dipersilakan. Kembali bersama saya. Jadi sebagai pembukaan kuliah 3 minit ini, macam biasalah, saya akan mulakan dengan mukadimah ayat, iaitu sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit potongan ayat daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang bermaksud, sebagaimana kami telah mengutuskan kepadamu seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran Al-Karim dan hikmah, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi kat sini apa yang saya nak highlightkan, apa yang kita rasa penting di sini, yatslu alaikum ayatina, iaitu yang bermaksud membacakan ayat-ayat kami. Jadi yatlu kat sini dia bukan sekadar membawa maksud ikra, bacalah. Dia bukan sekadar kita nak baca je Quran ni. Yatlu kat sini dia membawa maksud untuk mengajar kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi bila kita diajarkan secara lebih mendalam, bukan sekadar membaca, jadi banyak ilmu pengetahuan yang kita akan dapat. Dan juga disebut dalam hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrisu dinara wala dirhama war rasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang bermaksud, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu yang banyak. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 3641. Maafkan saya. Jadi sekian saja terlebih dahulu. Kita teruskan untuk bahagian kedua. Saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali di 20112565. InsyaAllah pada hari ini kita akan merungkaikan tadabbur surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 dari huraian dari sudut Qawaidul Lughatil Arabiyah, iaitu tata bahasa Arab. InsyaAllah kita mulakan dengan perkataan yang pertama, iaitu sirata. Sirata, kalau ikut dia punya qawaid dia, badal mansub min sirat, min as-sirat, wa alamatuhu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Jadi dia merupakan badal yang ni bermaksud gantian ataupun makna yang sama dengan perkataan as-sirat di dalam ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Jadi hukumnya adalah mansub berbaris fathah, jadi sirata, dan dia merupakan mudhaf. Sebab apa mudhaf? Dia bersandarkan dengan alladhi, siratal ladzina. Okey, perkataan yang kedua, alladzina. Alladzina ialah isim mausul mabni ala fathah fi mahalli jar al-idafah. Jadi dia merupakan isim mausul
Dan alladzina hukumnya adalah mabni ala fathah, alladzina, dan fi mahalli dia berada pada kedudukan mudhafun ilaih. Jadi kalau kata boleh i'rab, dia akan jadi majrur. Ya, okey. Kita akan teruskan kepada an'amta. An'amta fi'lun madi mabni ala sukun liittisalihi bitta'i ta'nits as-sakinah. Jadi an'amta merupakan fi'il madi mabni ala sukun. Jadi dekat mim bertanda sukun, dan ta itu, ta di hujung an'amta ialah dhamir baris muttasil mabni ala fathah fi mahalli rafa' fa'il. Jadi yang ta di hujung merupakan dhamir baris muttasil dan hukumnya adalah mabni berbaris fathah, dan dia berada pada kedudukan rafa', pada kedudukan fa'il, sebab an'am adalah fi'il, ta itu merupakan fa'il. Seterusnya kita berganjak ke alaihim. Alaihim, ala merujuk adalah harfi jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, dan ia tidak berkaitan langsung dengan i'rab, tidak apa-apa berkaitan dengan i'rab. Dan dhamir him, alaihim, him ialah dhamir baris muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar biharfi jar. Jadi dia adalah dhamir baris muttasil dan hukumnya adalah mabni ala sukun, dan tapi dia berada kepada kedudukan majrur, iaitu huruf yang berada selepas huruf jar. Seterusnya ghairi. Ghairi ini ialah na'at majrur, dan ia merujuk kepada alladzina tadi, wa alamatuhu jarrihi kasrah wa huwa mudhaf, dan hukumnya adalah kasrah majrur bertanda kasrah. Itu untuk ghairi. Seterusnya al-maghdubi. Al-maghdubi ialah mudhafun ilaih majrur wa alamatuhu jarrihi kasrah, dan al-maghdubi ini dia mudhafun ilaih kepada ghairi dan bertanda majrur, iaitu bertanda kasrah. Al-maghdubi bertanda kasrah, bertanda baris bawah. Dan seterusnya sekali lagi perkataan alaihim iaitu ala harfi jar. Kita tahu ala ni huruf jar mabni ala sukun, dan him tadi pun sama, dhamir baris muttasil mabni ala sukun fi mahalli harfi jar, dan dia hukumnya adalah majrur kerana berada selepas huruf jar. Okey. Seterusnya wala dan waw tersebut adalah wawul ataf dan mabni ala fathah. Dia tak boleh jadi wi, tak boleh jadi wu, dia mesti fathah wa. Dan la ialah harfun nafi mabni ala sukun, jadi bertanda sukun di alif tersebut. Seterusnya perkataan terakhir ialah ad-dallin. Ad-dallin ialah isim ma'tuf, isim ma'tuf kepada al-maghdubi, majrur wa alamatuhu jarrihi bil ya' lita'il jam' muzakkar salim li'annahu jama' muzakkar salim. Dan kita tengok ad-dallin merupakan isim ma'tuf, hukumnya majrur, dan tandanya ialah ya'ul jama'ah, kerana sebab dia merupakan jama' muzakkar salim. Jadi bila majrur, kita akan tukarkan dia daripada waw ad-dallun kepada ad-dallin. Sekian sahaja daripada saya. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Jadi, saya akan sambung untuk bahagian yang ketiga, iaitu huraian dari sudut tadabbur ataupun tafsir. Jadi, kat sini apa yang saya akan terangkan tentang huraian makna setiap perkataan. Baik, sebelum tu, kalau kita tengok balik ayat ketujuh ni, ayat yang mana Ustazah? Ayat yang mana Ustaz? Ayat yang ketujuh surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita pecahkan dulu kepada tiga bahagian, iaitu an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim, ad-dallin. Jadi kat sini apa yang saya nak huraikan melalui tiga perkataan ini. Jadi kita tengok pada yang pertama dahulu, an'amta 'alaihim. Kita tengok dulu pada perkataan an'amta. Seperti yang kita tahu, an'amta ni merupakan fa'il. Jadi kita tengok mana fa'ilnya dan mana fa'ilnya. Jadi kita tengok kat sini, an'am adalah fa'il, iaitu asal perkataan daripada perkataan ni'mah dalam bahasa Arab yang menjadikan diri untuk mendekati Allah. Bila kita dapat nikmat ni, kita kena mendekatkan diri kepada Allah lagi. Bukan bila kita dapat nikmat, kita terus sombong di dunia ni. Ataupun kita tahu nikmat ni dalam konteks yang lebih besar ialah kemudahan hidup, ataupun jalan-jalan mudah, ataupun penyelesaian hidup. Selesai bahagian an'am. Jadi ta ni merujuk kepada siapa? Siapa pelakunya? Kita ke? Bukan. Ta ni dia merujuk kepada pemberi rezeki. Itu siapa lagi? Yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya? Mestilah pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak ringkaskan dekat sini, jika kalimah Arab dikaitkan dengan pelakunya, kalimah tersebut mestilah bersesuaian dengan kehendak pelakunya. Betul tak? Jadi kita ni sebagai hamba harus berusaha mengikuti segala aturan Allah Subhanahu Wa Taala jika ingin mendapatkan petunjuk dari Allah yang maha memberi nikmat. Okey, selesai. Kita tengok pada alaihim. Jadi alaihim ni dia merujuk kepada 4 golongan. Golongan yang mana ni Ustaz? Golongan yang mana ni Ustazah? Golongan terdahulu, iaitu yang pertama an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, asy-syuhada, para syuhada, as-salihin, dan orang-orang soleh. Baik, selesai untuk perkataan an'amta 'alaihim. Jadi kita teruskan dengan perkataan yang kedua, iaitu maghdubi 'alaihim. Okey. Maghdubi 'alaihim ni dia khusus buat kaum Yahudi. Iaitu siapa kaum Yahudi ni? Banyak kaum Yahudi. Tapi kaum Yahudi yang mana? Iaitu kaum Nabi Musa. Okey, saya tak nak cerita panjang sebab kita menyampaikan kuliah 3 minit je. Jadi apa yang mereka ni buat? Kenapa mereka dikhususkan dalam ayat, dalam perkataan maghdubi 'alaihim? Sebab apa? Sebab mereka sentiasa dapat nikmat sebanyaknya, tapi mereka ingkar aturan Allah. Apa yang diorang nak, diorang minta dekat Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Tuhan, dan Allah bagi. Makin banyak nikmat yang Allah bagi, makin ingkar mereka. Makin ingkar mereka dengan Nabi Musa, malah makin menjauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta yang diorang dapat tu, harta yang diorang nikmati tu, hari-hari diorang dapat, iaitu bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah harta tersebut, nikmat yang Allah bagi tu malah menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai untuk perkataan yang kedua, maghdubi 'alaihim. Jadi perkataan yang ketiga, ad-dallin. Jadi siapakah orang yang disebutkan oleh Allah ad-dallin? Iaitu orang-orang yang sesat ataupun orang yang tidak mencari kebenaran. Jadi untuk siapakah kalau kita rasa kan, siapa orang-orang yang sesat ni? Takkan orang-orang kafir. Sabar. Dia dikhususkan kepada golongan Nasrani.
ataupun sekarang kita tahu sebagai Kristian lah. Golongan Nasrani ni dia merupakan kaum Nabi Isa alaihissalam. Jadi kenapa dengan mereka? Kenapa mereka dipanggil sesat? Kenapa mereka dipanggil orang yang tidak mencari kebenaran? Mereka ni tahu je sebenarnya kebenaran. Sampaikan diorang ni, kaum Yahudi, diorang sangat yakin dengan hadis Nabi. Sehingga segala apa yang telah tercatat dalam hadis, diorang praktikkan dalam kehidupan seharian. Jadi selesai untuk 3 perkataan, iaitu an'amta alaihim, maghdubi alaihim, dan yang terakhir ad-dallin. Jadi sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahidah binti Suhaimi, nombor TRID 201112539. Kali ini saya ingin menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ada satu sahabat Nabi, iaitu Sauban namanya, yang mana beliau adalah seorang yang soleh, ahli ibadat serta selalu mendekatkan diri ke masjid. Beliau juga dikenali antara sahabat Nabi yang sering dekat dengan masjid dan sebagai ahli masjid juga. Setiap kali beliau ke masjid, mesti beliau akan duduk di belah kanan saf di dalam masjid. Ini kerana tidak banyak yang terganggu serta mengganggu orang lain. Yang paling menarik sekali, sahabat mulia ini sangat rajin ke masjid beribadah dan seperti yang diketahui oleh Nabi. Tetapi, beliau kelihatan sangat kurang beriman dari segi fizikal, seperti orang yang jarang makan. Sampai kemudian Nabi pun bertanya kepada Sauban, "Kenapa kamu begini, Sauban?" Kata Sauban pula, "Ya Rasulullah, saya bukan tidak mahu makan, seperti mendekatkan diri dengan makanan di rumah." Dan Sauban pun berkata lagi, "Jangan melihat saya seperti orang sakit." Dia juga memberitahu kepada Ya Rasulullah, "Saya susah nak makan, susah nak minum, bukanlah sebab tak ada makanan, tapi pada waktu siang hingga ke malam saya asyik berfikirkan tentang kamu, iaitu Ya Rasulullah. Dan membuatkan lagi saya susah untuk makan ialah kalau di dunia kita boleh melihat antara satu sama lain. Tapi andai kata kita berpisah, entah sama ada saya ataupun awak, iaitu Rasulullah, yang pergi dulu ataupun meninggal dunia, belum tentu kita jumpa lagi." Ini kerana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69 yang bermaksud orang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, dan mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu golongan para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid serta orang yang soleh. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Ketika ayat ini diturunkan, Sauban yang sebahagian luar biasa itu ditingkatkan lagi amalannya. Ini bukan sebab beliau mentaati Allah sahaja, malah beliau mentaati Rasul juga. Dan beliau juga melakukan perkara yang sering dilakukan oleh Nabi. Contoh macam cara Nabi makan, tidur, mandi dan sebagainya. Sampai satu ketika Nabi pun datang ke masjid dan terus melihat ke arah kanan saf dan kelihatan kosong serta tidak ditemukan, iaitu Sauban. Sehingga ke solat subuh Nabi tunggu dan dia berfikir ke manalah Sauban ni pergi kan. Dan beliau pun tunggu dalam beberapa saat dengan kadar Allah semakin menggerakkan hati beliau dan tetap meneruskan solatnya. Maksud beliau dalam cerita ni ialah Nabi, ketika selesai solat, Nabi bersepakat dengan jemaah masjid untuk mencari Sauban. Jarak antara masjid ke rumah Sauban iaitu 3 jam perjalanan. Betapa mulianya Sauban ni kepada Nabi, sampai Nabi pun sanggup berjalan kaki selama 3 jam perjalanannya untuk ke rumah Sauban sahaja. Setelah tiba di rumah Sauban, dengan izin Allah, isteri Sauban memberitahu Nabi bahawa Sauban telah meninggal dunia. Kata Nabi, "Adakah berlaku apa-apa sebelum itu pada Sauban?" Kata isteri dia, "Tidak ya Rasulullah, kerana saya tidak faham apa yang disampaikan oleh Sauban dengan kalimat-kalimat itu." Nabi pun kata, "Apa yang disebutkan oleh Sauban itu?" Kata isteri beliau adalah, katanya, "Ya Allah, ketika sedang sakaratul maut, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa bukan yang lebih baru lagi? Ya Allah, kenapa tidak semua sama? Allah, kenapa tidak jauh lagi?" kata Sauban ketika sakaratul maut. Okey, ini sebab Sauban faham bahawa ketika dia tempuh solat berjemaah ke masjid, ditambahkan lagi kemuliaannya, ternyata ingin lebih dari itu. Solat berjemaah dan solat di masjid itu lain. Bila kita solat berjemaah, kita boleh buat di tempat kerja maupun rumah. Hadis solat di masjid pun lain, iaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, solat seseorang ditunaikan dengan berjemaah di masjid, iaitu lebih diutamakan dibandingkan dengan orang yang telah menunaikan solat sama ada di tempat kerja maupun di rumah. Dan jika ada orang solat di rumah maupun tempat kerja dan dibandingkan dengan orang yang nak solat ataupun baru solat ke masjid tapi belum solat lagi, itu sudah kalah dengan pahalanya dengan orang yang baru ke masjid. Kalau dekat rumah dengan masjid tapi kita tak pergi, itu rugi namanya. Sebab yang paling menarik sekali, kata Nabi, jika mahu lebihkan lagi pahala, seseorang itu berwuduk sebelum ke masjid dan bukan berwuduk selepas sampai ke masjid. Ini sekiranya seseorang ingin kita kata tambah lagi pahala tu. Tapi tak kisah sebab wuduknya tetap sah. Kita ambil dekat rumah, dekat masjid dan sebagainya, tetap sah. Betapa dahsyatnya bahawa Sauban yang sanggup berjalan kaki selama 3 jam dari rumahnya ke masjid, dan sebab itu dia bertanya, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi?" Okey, sambung lagi, "Ya Allah, kenapa bukan yang baru?" kata Sauban. Ini kerana dia sedang menyampaikan keadaan dirinya sendiri. Yang sekarang lah, pernah satu kali pada musim dingin, beliau yang ingin ke masjid, beliau memakai baju dalamnya baru dan yang luar adalah yang lama. Saat
beliau berjalan, dia bertemu dengan seseorang yang kedinginan yang luar biasa dan beliau membuka baju lamanya dan dipakaikan kepada orang itu dan terus ke masjid semula. Peristiwa itu dinampakkan di pengakhirannya dengan limpahan pahalanya yang luar biasa. Jadi beliau bertanya, "Ya Allah, kenapalah aku tidak beri baju yang baru kepadanya? Kenapa harus yang lama juga?" Sebab bila kita bagi yang baru, pahalanya lebih lagi. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-215 yang membawa maksud mereka bertanya kepada tentang apa yang mereka perlu nafkahkan, apa yang mereka perlu bagi kepada orang-orang yang kita kata susah ataupun yang lebih susah daripada kita. Okey, jawablah, apa saja harta yang kita miliki hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin serta orang yang sedang dalam perjalanan. Macam Sauban tadilah, dia dia berjalan untuk pergi ke masjid. Selepas itu dia tersempat dengan seseorang dan dia memberikan baju lamanya yang dipakai di luar ni kepada orang itu. Okay. Lepas tu, dan apa saja kebajikan yang kita buat, amalan yang kita buat itu, maka Allah akan mengetahui apa yang kita buat terhadap orang tersebut, sama ada dari segi pemberian baju, makanan. Kalau boleh kita beri sesuatu barang tu yang boleh dipakai lama ataupun bermanfaat kepada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Amin bin Abdul Latif yang berpegang nombor metrik di 20112508. Okey, saya akan meneruskan pembentangan yang bertajuk Tafsir Surah Al-Fatihah yang boleh kita kaitkan dengan rutin harian kita. Maksud Tafsir Surah Al-Fatihah iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Okey, jelas sekali ayat sini menceritakan apa itu jalan yang lurus. Siapa yang berada di jalan yang lurus? Okey, Siratal lazi an'amta alaihim. An'amta alaihim iaitu jalan yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Okey, sekarang perkataan nikmat tu kita boleh highlightkan. Okey, syarat nikmat ni kita boleh bagi kepada 4. Okey, first kali nikmat. Okey, nikmat ni perkara yang digunakan kepada Allah untuk hamba-Nya, iaitu yang bolehkan hamba-Nya dekatkan diri dengannya. Contoh, bila Allah bagi satu ujian, Allah nak hamba dia dekat dengan dia. Itu baru perkataan nikmat, maksud nikmat. Bila nikmat tu Allah bagi satu nikmat kepada dia dan menjauhkan dia dengan Allah, itu bukan nikmat nama dia, itu istidraj. Allah bagi dia kesenangan tapi Allah buat dia lupa pada Allah. Itu syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Mesti mendekatkan diri dia dengan Allah bila Allah kurniakan nikmat. Okey, nikmat yang baik macam-macam. Kita boleh buat dengan bersyukur, menerima seadanya. Okey, syarat yang kedua nikmat ialah kita mesti redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Contoh, Allah bagi kita miskin, kita kena rasa bersyukur. Sebab apa? Sebab orang kaya tak dapat rasa nikmat miskin tu. Satu nikmat yang besar. Bila kita rasa nikmat, kita rasa serba cukup, serba mewah, tak ada rasa kekurangan. Semua Allah bagi ni sebab apa? Dunia ni hanya sementara. Okey, syarat yang ketiga, mengikut peraturan Allah. Nikmat ni, bila kita dapat nikmat, dia mengajar kita untuk mengikut perintah Allah. Okey, kita sambung lagi dengan syarat yang keempat, iaitu contohi generasi-generasi sebelum kita. Bila Allah kata an'amta alaihim, dan aku berikan nikmat kepada mereka. Mereka tu siapa? Mesti kita tanya. Mereka tu iaitu Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, iaitu salafus soleh pada generasi sebelum-sebelum ni. Okey, sebagai contoh, kalau kita minat pada artis tu, mesti kita cari apa yang dia buat, sebab apa kita minat dia. Kita mencari secara detail. Untuk kita rasa kita minat kat dia. So kalau dia buat tu, kita rasa nak ikut dia macam tu. Sama juga macam ni. Bila Allah cakap orang yang baik, kita kena cari siapa orang baik tu. Kita contoh, kita teladani macam mana cara dia orang, macam mana dia orang lakukan pada Islam, apa perkhidmatan dia orang pada Islam, apa sumbangan dia orang pada Islam. Itu maksud dia teladani orang-orang yang sebelum kita. Okey,
Seterusnya, apa yang saya boleh maksudkan dari huraian ayat ni ialah yang boleh kita kaitkan dengan rutin harian kita, iaitu bersyukur. First kali tadi nikmat, second dia ialah bersyukur. Telah ditakdirkan kepada kita, kita kena bersyukur. Okey, untuk tafsir, untuk syukur yang kedua, manakala bagi orang yang tidak bersyukur, makna mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah merasa tidak cukup dengan apa yang Allah bagi kepada mereka. Dengan Allah bagi ni tak cukup, ni tak cukup, serba kekurangan. Itu iaitu apa? Dia orang tak bersyukur, dia orang mengikut hasutan syaitan. Okey, yang ketiga. Apa lagi yang tanda orang tu tak bersyukur? Bila diberi amanah, dia khianati, tamak dengan harta, sentiasa merasa tidak puas dengan kesenangan orang lain dan tidak takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan seorang Islam mesti redha terhadap diri sendiri dan Tuhannya, alam dan hidupnya, serta rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Okey, maksud dia setiap orang Islam ni mesti bersyukur setiap apa yang berlaku. Saya bagi contoh cerita yang boleh saya kongsikan, iaitu junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sendiri. Satu hari sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau solat sampai kaki kau bengkak?" Lepas tu Rasulullah jawab, "Salahkah aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Masya Allah. So, apa yang boleh kita kaitkan dengan tafsir ni, dengan reti harian kita? First kali, nikmat. Second, bersyukur. Okey, sekian, terima kasih. Saya akan berikan sambungan kepada kawan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul binti Syahmat Darabi. Nombor metric saya di 19312500. Hari ini saya akan menerangkan pengajaran dari surah Al-Fatihah yang ayat terakhir. Yang pertama yang saya dapat ialah dalam hidup kita mengharapkan kenikmatan atau kemudahan hidup, kita harus berusaha sebelum meneladani generasi sebelum kita. Okey, yang kedua ialah apabila Allah memudahkan hidup kita dengan kenikmatan, janganlah kita leka dan alpa sehingga ingkar dengan perintahnya. Seterusnya, Allah mengajar dalam ayat ini untuk membandingkan dengan cara orang-orang dulu, kerana mereka yang telah lalui jalan itu dan mereka telah mendapat pujian dari Allah. Okay, dan akhir sekali mereka belajar sendiri dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka dapat dengan mereka. Sahabat belajar dengan Nabi, tabi'in belajar dengan para sahabat dan tabi'in belajar dengan tabi'in. Seterusnya, Allah mengajar dalam ayat ini untuk membandingkan dengan cara orang-orang dulu, kerana mereka yang telah lalui jalan itu dan mereka telah mendapat pujian dari Allah. Dan akhir sekali, mereka belajar sendiri dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka rapat dengan mereka. Sahabat belajar dengan Nabi, tabi'in belajar dengan para sahabat dan tabi'in belajar dengan tabi'in. Maka mereka lebih faham agama dari kita. Maka kita kenalah periksa sama ada amalan dan fahaman kita dengan cara mereka, amalkan. Dan akhir sekali, kerana ada yang buat cara sendiri tapi mendakwah mereka mengikut Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Zikri bin Muhammad Isyabuddin yang bernombor metrik di 19312435. Baiklah, di sini saya akan menghuraikan sedikit berkenaan dengan ayat yang ada dalam surah yang lain yang sama maksud dengan ayat surah Al-Fatihah. So, di sini yang surah yang pertama adalah surah Maryam, iaitu daripada ayat 34 dan hingga ayat 37. Jadi, maksudnya adalah itulah Isa, putera Maryam, yang mengucapkan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Dan dia juga tidak layak bagi Allah mempunyai anak.
Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadi, maka jadilah itu. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Ia sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Baiklah. Di sini Allah berfirman kepada Rasulnya berkenaan dengan kisah ini yang telah dipaparkan kepadamu, iaitu tentang daripada berita Isa alaihissalam. Qul al-haqqi allazi fihi yamtarun, iaitu mengucapkan perkataan yang benar dan berbantah-bantahan tentang kebenarannya, iaitu dapat membatalkan dan orang-orang yang membenarkan saling berbantah-bantah, iaitu di antara orang-orang yang beriman dan kufur kepada Nabi alaihissalam. Jadi di sini kita boleh lihat kebanyakan ahli qiraat membaca qaul al-haqqi yang telah merafatkan mendamahkan qaulul haqqi. Anshimda Abdullah bin Amr membaca qaul al-haqqi, dan dari Ibnu Mahsud yang beliau membaca zalika Isa bin Maryam qaul al-haqqi. Bacaan rafat ni dia lebih jelas rabnya. Jadi hal itu didukung oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, al-haqqu min rabbika fala takuna minal muntarin, iaitu daripada kebanyakan itu adalah dari Rabbmu. Sebab itu janganlah kita sekali-kali termasuk dengan orang-orang yang ragu. Yang kita boleh lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 147. Saya akan nextkan. Surah yang kedua adalah surah At-Taubah ayat 122. Yang bermaksud tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang itu untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah At-Taubah ayat 122. Maka di sini tafsirnya adalah hal ini merupakan satu penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkenaan dengan apa yang dikehendakinya, berkenaan dengan keberangkatan semua kabilah yang bersama Rasulullah SAW ke medan Tabuk. Jadi beberapa ataupun segolongan ulama salaf banyak memberikan berpendapat bahawa setiap Muslim perlu wajib berangkat dengan Rasulullah SAW apabila beliau keluar berangkat ke medan perang. Untuk itulah dalam firman yang lain telah disebutkan infiru khifafan wa thiqala, yang bermaksud berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan ataupun masa berat. At-Taubah yang kita boleh lihat surah yang ayat lain daripada surah At-Taubah ayat 41. Jadi kemudian dalam ayat berikutnya disebut oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, ma kana lil madinati wa man hawlahum minal a'rani an yatakhallafu an Rasulillah. Tidakkah sepatutnya bagi
penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka. At-Taubah ayat 120 hingga ayat-ayat. Jadi ayat-ayat ini pun juga telah dimansungkan oleh ayat ini. Jadi ada persamaan dengan surah Al-Fatihah ni berkenaan dengan surah-surah yang telah disebutkan ataupun sama dengan apa dimaksudkan dengan surah Al-Fatihah dan surah yang lain ini. Jadi seterusnya adalah dan akhir sekali adalah surah An-Nisa ayat 69. Jadi maksud dia adalah dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang syahid serta orang-orang yang soleh, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Jadi dari surah An-Nisa ni kita dapat lihat Allah memberitahu yang jalan yang lurus ni adalah kita patut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi ini adalah satu kunci dia. Kunci bagi pemahaman kepada orang yang lurus. So, poin yang saya dapat mengenai dengan surah An-Nisa ni adalah yang pertama adalah kita perlu taat kepada Allah. Sebab apa? Taat kepada Allah ni perlu kita taat kepada Al-Quran juga. Dan juga dengan kita perlu taat kepada Rasulullah SAW dengan merujuk sunnah Nabi. Dan poin kedua, jadi kita ingin mencapai sesuatu ketaatan tu, kita hendaklah tafsir Al-Quran untuk taat kepada Allah dan belajar syarah hadis yang ada bagi taat kepada Rasul. Dan kerana kalau kita tak belajar, macam mana kita nak tahu apa yang kita perlu taati? Jadi malangnya kita dapat lihat ramai yang mengaku taat kepada Allah dan Rasul, tapi mereka tak belajar pun apa benda yang mereka kena taat. Jadi yang saya dapat lihat yang sama dengan maksud surah An-Nisa ini adalah dari surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, iaitu an'ama Allahu alaihim. An'am wa hu alaihim. Jadi tahulah kita ayat ini dapat mentafsir ayat yang ke-7 dari surah Al-Fatihah itu. So, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurullah Hani binti Hanifah dan nombor matrik di 1931248 yang menerangkan tentang maklumat tambahan yang berada dalam video. Yang pertama iaitu terselitnya surah Al-Imran ayat yang ke-37. Maka dia iaitu Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui Mihrab, iaitu kamar khusus ibadah, didapati makanan di sisinya. Dia berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh?" Lepas tu Maryam berkata, iaitu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dia hendaki tanpa perhitungan. Yang ini surah Al-Imran ni yang menerangkan tentang pasal Maryam yang mendapat kenikmatan Allah tu. Semuanya daripada ibu bapa kepada Maryam yang sentiasa berdoa dan ikhtiar. Dengan itu kita haruslah mengikuti aturan Allah untuk dapatkan segala nikmat yang Allah berikan. Okay. Kemudian surah Al-Baqarah ayat ke-168, iaitu wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kita kenalah mencari makanan yang halal, bekerja yang halal, barulah berkat nikmat tu.
dapat dan sentiasa dekat dengan. Seterusnya iaitu surah Al-A'raf ayat ke-96 yang menerangkan tempat tinggi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kita perlulah bertakwa dan beriman supaya pintu berkat tu turun. Okay. Pada zaman tu semua pengusaha zaman Nabi berjaya. Yang pertama Abdul Rahman bin Auf, iaitu modalkan pakaiannya dengan untuk perniagaannya, dan segala nikmat dilimpahkan kepadanya kerana sentiasa beringat kepada Allah dan mengikuti aturan Allah. Okey. Yang seterusnya surah Al-Imran ayat ke-11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Okey. Dan akhir sekali, hadis sahih Al-Bukhari nombor 71 yang menerangkan tentang tekun dalam mencari ilmu dan menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abu Khalid dengan lafaz hadis yang lain dari yang diceritakan kepada kami dari Az-Zuhri berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, lalu Nabi SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, iaitu terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu dia menggunakan harta tersebut jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Okey, saja sekian, terima kasih.